Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam geografi tingkatan 4. Saya harap semua dah bersedia. Tajuk kita masih lagi migrasi penduduk. Okey. Jadi minggu lepas kita dah masuk kepada konsep migrasi penduduk dan membezakan migrasi dalaman dengan migrasi antarabangsa. Juga kita telah pun melihat kepada faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi. Jadi konsep migrasi ini ialah bermaksud perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain, merentasi sempadan, kampung, daerah, bandar, negeri dan antarabangsa. Migrasi terbahagi kepada dua, iaitu migrasi dalaman dan migrasi antarabangsa. Migrasi dalaman dan migrasi antarabangsa berlaku di dalam negara Malaysia ialah migrasi dalaman. Terdapat 4 jenis migrasi dalaman: luar bandar ke bandar, luar bandar ke luar bandar, luar bandar ke luar bandar dan bandar ke bandar. Manakala migrasi antarabangsa berlaku merentasi sempadan sesebuah negara yang lain. Terdapat 2 jenis migrasi antarabangsa, iaitu emigrasi dan imigrasi. Cikgu harap kamu masih ingat lagi konsep dia. Faktor tarikan migrasi dalaman, kemudahan pendidikan tinggi, banyak peluang pekerjaan, kemudahan pengangkutan moden, kadar upah yang tinggi, banyak lagi ada rekreasi, ada kemudahan bekalan elektrik dan air. Itu semua faktor tarikan migrasi dalaman. Sama jugalah macam ni, kalau awak tengok ada ketam, tengok ketam ini sanggup melintas jalan untuk berpindah atau bermigrasi ke seberang jalan. Ketam ini berpindah daripada sungai yang di sebelah kiri kepada sungai ke sebelah kanan. Jadi kesan migrasi terhadap sesebuah negara. Jadi hari ini kita masuk kepada kesan dia. Apa akan jadi kalau manusia ni suka berpindah randah, tidak menetap di satu tempat? Ia memberikan kesan positif dan negatif. Migrasi menyebabkan kesan positif dan kesan negatif kepada kawasan asal dan juga kawasan yang dituju. Kesan migrasi dalaman dan migrasi antarabangsa dapat dinilai dari segi ekonomi dan sosial. Kesan migrasi dalaman. Kesan ekonomi. Kalau yang positif, migrasi luar bandar seperti tanah rancangan Felda dapat membangunkan kawasan baru. Contoh Felda Sahabat Sabah. Migrasi ke bandar dapat meningkatkan taraf hidup penduduk melalui peluang pekerjaan dalam sektor perindustrian. Pasaran barangan semakin meluas kerana pertambahan penduduk. Contohnya di Shah Alam yang berpenduduk padat. Tengok di Shah Alam penduduknya ramai yang datang daripada Indonesia, Bangladesh, semua tu, maka pasaran barangan dia semakin meluas. Tetapi kesan dia memberi kesan juga kesan negatif. Berlaku kekurangan tenaga buruh yang boleh membangkitkan kegiatan ekonomi di kawasan asal. Contohnya, kalau awak tak suka kerja di kelapa sawit, awak berpindah ke Kuala Lumpur. Tapi apa akan jadi kepada kawasan asal? Kampung awak tak ada orang yang nak mengerjakan. Contohnya ketiadaan pekerja untuk menguruskan sektor pertanian dan perikanan di kawasan luar bandar. Manakala bila dah terlampau ramai sangat orang berada di bandar, berlaku persaingan mendapatkan peluang pekerjaan kerana lebihan tenaga buruh di kawasan bandar. Kesan migrasi dalaman dari segi sosial, kita tengok yang positif. Positif ialah kemudahan infrastruktur semakin meningkat. Apa itu infrastruktur? Bekalan air, bekalan elektrik, jalan raya. Dia jadi semakin diperlukan. Jadi maksudnya dia meningkat di kawasan bandar selaras dengan pertambahan jumlah penduduk. Kemudahan pengangkutan
semakin baik seperti jalan raya, pembinaan pusat perubatan seperti hospital, pusat pendidikan seperti IPTA dan IPTS semakin bertambah pesat. Manakala dari segi negatifnya pula, kalau terlampau ramai sangat di satu-satu kawasan, wujud masalah setinggan kerana harga rumah di bandar terlampau mahal dan tidak mampu dimiliki oleh migran yang bergaji kecil dan murah. Berlakunya masalah jenayah dan gangsterism seperti kes beragut dan merompak kerana kos sara hidup yang tinggi di kawasan bandar. Kita lihat kepada kesan migrasi yang terbangsa dari segi ekonomi. Yang positif, dapat menyediakan tenaga buruh mahir dan tidak mahir dalam sektor pembinaan, perladangan dan pembantu rumah. Berlakunya pemindahan teknologi seperti dalam industri pembuatan kereta otomotif yang menggunakan kebakaran dari jemput. Taraf hidup imigran meningkat kerana mempunyai gaji tetap. Pertambahan tenaga buruh asing akan meluaskan lagi pasaran barangan seperti bekalan makanan, pakaian dan telekomunikasi. Itu positif, ya. Positif di negara Malaysia lah, ya. Tapi dari segi negatifnya ialah pengaliran keluar mata wang. Ya, apabila orang Indonesia ni dapat gaji, mereka tak simpan di Malaysia, mereka akan hantar balik ke negara asal mereka. Jadi pengaliran keluar mata wang oleh warga asing ke negara asal menyebabkan kerugian kepada negara. Kerajaan terpaksa memperuntukkan belanja yang besar terhadap tahanan warga asing yang masuk secara tidak sah di pusat-pusat imigrasi. Contohnya tempat tinggal dan makanan imigran. Kesan daripada sosial. Dari segi positif, kemasukan tenaga buruh menyebabkan perkahwinan campur yang mewujudkan masyarakat majmuk di Malaysia. Peningkatan kemudahan infrastruktur seperti sekolah antarabangsa yang terdapat di bandar-bandar besar. Tetapi kesan negatifnya juga berlaku masalah sosial seperti kecurian, penagihan dadah, gangsterism dalam kalangan buruh asing, masalah penyakit berjangkit seperti batuk kering dan HIV kerana tidak mendapat suntikan imunisasi di negara asal. Wujudnya persaingan mendapatkan peluang pekerjaan dengan warga tempatan kerana upah imigran lebih murah. Berlaku pertambahan penduduk kerana migrasi yang luar biasa di kawasan bandar. Contoh Kuala Lumpur, ada awak suka tak kalau awak naik LRT, dalam LRT awak seorang aja berbangsa Melayu, berbangsa Malaysia, warga negara Malaysia. Yang lain semuanya warga negara asing. Memang berlaku pertambahan penduduk yang besar. Langkah-langkah mengurangkan migrasi yang kita cuba buat lah. Tapi memang agak kurang berjaya. Tapi kita cuba buat. Kita mulakan dengan migrasi dalaman. Caranya ialah kerajaan membantu meningkatkan kemudahan asas di luar bandar. Pihak kerajaan perlu menyediakan pusat rekreasi seperti taman permainan, pusat kesihatan seperti klinik, pusat perniagaan seperti pasar raya, pusat pendidikan seperti college vocational dan Institut Kemahiran MARA (IKM). Kesemua kemudahan ini dapat mengurangkan penghijrahan penduduk dari kawasan luar bandar ke kawasan bandar. Selain daripada itu, kita boleh mempelbagaikan kegiatan ekonomi luar negara, memajukan industri kecil dan sederhana seperti pembuatan keripik, membuat kraft tangan dan lampu sayur dapat mewujudkan banyak peluang pekerjaan kepada penduduk luar bandar. Betul tu. Dekat Soeharto pun ada industri mi kan, mi besar, ada industri kraft tangan, jadi dapat dieksport. Tak payah kita pergi keluar, pergi ke bandar-bandar. Kerajaan boleh memberikan bantuan modal bagi membantu usahawan memulakan perniagaan seperti pinjaman tekun, MARA dan Agrobank.
Selain daripada itu, kita memodernkan sektor pertanian. Ya, sebab ramai yang tak nak kerja dekat sektor pertanian, kita modernkan dia. Kaedah R&D atau kaedah penyelidikan dan pengeluaran untuk memajukan sektor pertanian di luar bandar bagi meningkatkan hasil pengeluaran. Apa yang kita buat? Penggunaan jentera moden seperti jentera menuai padi, penggunaan baja organik untuk menyuburkan hasil tanaman, penggunaan benih bermutu tinggi bagi menghasilkan tanaman yang tahan penyakit dan mengeluarkan hasil yang banyak. Okey, jadi kita lihat pula kepada langkah-langkah untuk mengurangkan kesan migrasi bagi antarabangsa. Kita tahu tadi mereka masuk secara tak sah dan mereka telah membuat onar dengan melakukan pelbagai gangsterisme dan jenayah. Dia apa penduduk asal nak buat? Contoh Malaysia menguatkuasakan undang-undang. Kerajaan perlu memperketatkan proses pengambilan buruh asing. Buruh asing yang masuk secara tidak sah, haram, perlu diambil tindakan tegas seperti penjara dan denda yang berat. Kerajaan perlu mengetatkan lagi pemberian visa, membuat saringan ujian kesihatan dan menjalankan operasi membentras pendatang tanpa izin parti secara konsisten. Okay. Apa lagi yang kita boleh buat? Meningkatkan kemahiran buruh tempatan. Jadi kita tak naklah ambil buruh dari Indonesia. Kalau kita sendiri ada buruh tempatan. Jadi apa yang kita boleh buat? Kita buka pusat kemahiran dan teknikal seperti MARA, IKM, College Vocational. Perlu dinaik taraf dapat meningkatkan kemahiran buruh tempatan dengan lebih efektif. Ini penting untuk mengurangkan kebergantungan terhadap tenaga buruh asing, terutamanya dari Vietnam dan Myanmar. Contoh menaik taraf College Vocational, Institut Kemahiran MARA dan Institut Latihan Perindustrian atau ILP. Apa lagi kita boleh buat? Mengutamakan pekerja tempatan. Majikan digalakkan untuk mengutamakan pengambilan pekerja tempatan berbanding buruh asing, kecuali dalam sektor ekonomi yang kritikal seperti pembinaan dan perladangan. Kerajaan boleh memberikan potongan cukai perkhidmatan kepada majikan yang mengambil pekerja tempatan. Lebih baik kita ambil pekerja sendiri daripada ambil dari luar. Okey, menyediakan kemudahan intensif. Pihak majikan boleh memberikan insentif kepada pekerja tempatan untuk menarik minat mereka bekerja, terutamanya dalam sektor perindustrian dan perdagangan. Contohnya beri bonus, cuti tahunan, cuti bersalin 90 hari dan anugerah pekerja cemerlang. Jadi itu dia kita punya tajuk pada hari ini. Jadi tamatlah sudah tajuk migrasi. Jadi ini adalah contoh-contoh soalan SPM dalam migrasi. Soalan 1. Antara berikut yang manakah situasi yang menunjukkan migrasi luar bandar ke luar bandar? Apakah jawapan kamu? Okey, jadi dah tentunya jawapannya di Cik Salim dari Kampung Selamat. Dialah diterima bekerja sebagai peneroka Felda. Jadi daripada kampung ke kampung. Soalan kedua. Mengapakah buruh asing, buruh mahir dari luar negara seperti di atas diperlukan di Malaysia? Kenapa kita ambil jurutera dan pensyarah? Okey, apa dia? Jadi ramai yang akan pilih D, tapi tidak. Jawapan yang lebih sesuai, kita perlukan pemindahan teknologi dan kepakaran. Contohnya kalau nak buat kereta, kita perlukan kepakaran daripada Jepun. Jadi kita panggillah tenaga jurutera dari Jepun dulu. Sebelum kita boleh bina, kita punya
sendiri. Mengapakah buruh asing seperti foto di atas bermigrasi ke negara Malaysia? Kenapa mereka datang? Okey. Adakah kadar upah yang rendah? Adakah kos sara hidup di Malaysia tinggi? Bagus ke? Adakah pengangguran di negara asal? Adakah pasaran barangan yang luas? Okey, bagus. Jawapannya ialah C, pengangguran di negara asal. Jadi mereka datang ke Malaysia. Soalan keempat, Iran dan Syria, dua buah negara Arab. Apakah faktor utama yang menyebabkan emigrasi berlaku di negara tersebut? Jadi kena fikirkan apa itu emigrasi. Ya, iaitu berpindah dalam negara, masuk ke negara atau keluar daripada Iran tu, dikeluar daripada situ. Okey, itu emigrasi. Kenapa? Betul, keselamatan tidak terjamin kerana mereka berlaku peperangan. Kelima, apakah kesan buruk dari segi sosial? Ingat ya, perkataan ni kita kena garis. Dari segi sosial. Ni yang murid-murid selalu tak nak baca. Ekoran kebanjiran buruh asing di Malaysia. Okey, persaingan pekerjaan ini ialah ekonomi. Kos sara hidup yang tinggi ini pun ekonomi. Pasaran, kalau dah pasaran barangan, ini ekonomi. Penularan penyakit berjangkit. Inilah jawapannya, iaitu dari segi sosial, kesan buruk penularan penyakit berjangkit. Soalan keenam, bagaimanakah pihak kerajaan boleh mengurangkan jumlah buruh asing di Malaysia? Macam mana kita nak kurangkan jumlah? Kita buat apa? Kita mengetatkan visa dan pasport. Jadi kita ketatkan supaya dia susah nak dapatkan kad pengenalan di Malaysia. Ini antara contoh-contoh soalan SPM. Apakah yang anda faham dengan maksud migrasi? Terangkan dengan contoh jenis migrasi dalaman yang terdapat di Malaysia. Bezakan maksud imigrasi dan emigrasi. Mengapakah bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur menjadi tumpuan migrasi? Mengapakah Malaysia menjadi tumpuan migrasi antarabangsa? Jelaskan faktor tolakan yang menyebabkan berlakunya migrasi antarabangsa. Bagaimanakah migrasi antarabangsa menimbulkan kesan kepada sesebuah negara seperti Malaysia? Kemukakan langkah bagi mengurangkan kesan migrasi dalaman di Malaysia. Ini dia. Jadi, ini awak boleh cuba soalan ni berulang-ulang kali untuk mendapatkan jawapan dan boleh serahkan kepada guru awak. Okey? Jadi, mesti pastikan apakah, bila apakah macam nak jawab. Terangkan. Okey? Bezakan. Mengapakah? Jelaskan. Bagaimanakah? Kemukakan. Jadi, bila yang penting kita highlightkan soalan-soalan tersebut. Ya. Lepas tu patutnya ada markah. Bila ada markah, kita boleh tahu berapa banyak yang kita perlu jawab. Okey. Baiklah murid-murid sekalian, terima kasih kerana menghadiri PDPR pada hari ini. Okey. Kita kena paksa diri kita dan bukan manjakan diri kita jika kita mahu berjaya. Okey, itu saja pada hari ini. Jumpa lagi pada minggu depan. Bye.